Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan diri. 主内的弟兄姐妹，早上好！我们即将开始今天早上的主日崇拜，让我们请起立，让我们预备心。 Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 人子被举起来，叫一切信他的都得永生。 Ibadah pagi hari ini kita mulai di atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 我们奉圣父、圣子、圣灵三一真神的名，开始今天早上的主日崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama-sama pujian nomor 1, yaitu Hosana, terpujilah nama Tuhan. 让我们唱第一首诗歌，高唱和山呐。 Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, Hosana, terpujilah namamu. 我们在天上的父，我们赞美你，哈萨那。 Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami layak dan kami bisa beribadah di hadapan-Mu. 天父，我们感谢你，我们今天配得来到你的面前敬拜你。 Kami berterima kasih Engkau memimpin ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. 我们感谢你带领今天的主日崇拜从起初到末了。 Kami mengucap syukur kami bisa hadir bersama-sama secara fisik maupun melalui online. 我们感谢可以以实体的方式或者通过网络可以参加敬拜。 Tuhan, kiranya Engkau layakkan setiap dari kami yang beribadah baik di rumah ataupun di sini.
主啊，求你使得我们配得来到你的面前，无论我们是在现场的或者在线上的。 Bapa kami juga berdoa kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Ivan Kristiono dan penterjemah Henry Lai. 主啊，求你赐福你的仆人伊凡 Kristiono 牧师和 Henry 弟兄成为翻译员。 Engkau pakai mereka untuk berbicara kepada kami sesuai dengan isi hati-Mu. 求你使用他们对我们讲解你的话语，按照你的心意。 Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami dan meneguhkan iman kami, serta makin mencintai Engkau dan meneladani Kristus dan melayani Engkau. 求你的话语使我们的生命得到坚固，我们的信心可以成长，我们更加爱你，并且可以侍奉你。 Bapak kami juga mengingat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. 主啊，我们也为我们所有无法来参加聚会的弟兄姐妹而祷告。 Kiranya Engkau juga beserta dengan mereka dan mereka merasakan penyertaan serta pemeliharaan-Mu. 求你与他们同在，让他们可以感受到你的同在，并且你对他们的保守。 Kami rindu mereka bisa bersama-sama minggu demi minggu yang akan datang untuk beribadah bersama-sama. 我们希望下周他们可以一起来到这里，与我们一起敬拜。 Tuhan, terima kasih atas pagi ini. 主，我们为今天早上献上感恩。 Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau. 我们把今天的主日崇拜交托在你手中。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus dan juru selamat kami yang hidup. 奉主耶稣基督我们唯一的救主的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Lagu kedua adalah, silakan duduk 会 Bapak 众 Ibu 请 sekalian. 坐。 Lagu kedua adalah sungguh luas rahmat Allah, bak luasnya lautan. 第二首诗歌，真神慈悲宽如海洋。 Tak usah berduka cita, ingatlah surga bergemar. 真实慈悲宽如海洋，世界汪洋忧愁痛苦。 Sungguhlah pengampunannya melebihi kebebasan. 主的恩典比较自由更宝贵。 Tak usah merasa lemah sebab telah diampuninya. 我们不必感到软弱，因为上帝已经体恤和赦免我们。 Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian nomor 2, yaitu Sungguh Luas Rahmat Allah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dengan suara keras. 让我们以热情来唱第二首诗歌《真神慈悲宽如海洋》，我们唱全部3节。 Jika kita kurang kasih, 倘我心更加纯粹，
kita butuh firman-Nya. 那我们需要上帝的话语。 Mari kita membaca Alkitab di Yesaya pasal yang ke-50, 让我们打开我们的圣经以赛亚书第50章， pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. 以赛亚书第50章第4到第9节。 Kita akan bersama-sama membacanya dalam bahasa Mandarin dulu dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, kemudian kita akan bersama-sama juga membacanya dalam bahasa Indonesia. 我们先以中文来朗读，从第4节到第9节之后，我们再以印尼文朗读。 Mari kita membacanya dalam bahasa Mandarin. 让我们一起。主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语辅助疲乏的人。主每早晨提醒我的耳朵，使我能听像受教者一样。我们一起朗读第5节。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我、吐我，我并不颜面。主耶和华必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面，好像坚石。我也知道我必不至蒙羞。称我为义的与我相近，谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。主耶和华要帮助我，谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。 Mari kita bersama-sama membacanya dalam bahasa Indonesia dengan suara. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai atau dinodai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Gengat akan memakan mereka. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap langkah kehidupan kita. 愿主的话语成为我们每一步的力量。 Kita akan menyanyi lagu pujian yang ketiga, Pandanglah pada Yesus. 我们会唱第3首诗歌《转眼望主》。是一样的
Yesus. 转眼望主， Mata kita memandang pada wajah mulianya. 我们的眼转向他的慈容。 Mata adalah jendela hati kita. 我们的眼睛是我们心的一个窗口。 Dari mata pula lah Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. 夏娃也是从眼睛开始看那棵树上的果子，好做食物，也讨人喜悦，并且可喜爱的。 Dan jatuhlah Hawa dalam dosa bersama dengan Adam. 因此，夏娃和亚当堕入最终。 Maka mata kita perlu selalu memandang pada Kristus dan wajah mulianya. 因此，我们的眼睛应该一直仰望主耶稣，并且仰望他的慈容。 Jika tidak, mata kita akan menjadi jendela perangkap dosa. 如果我们没有仰望耶稣，那我们的眼就会使我们堕入最终。 Saya ingin mengajak kita hanya menyanyikan referensinya lagi satu kali saja. 我们再唱副歌一次。 Selamat pagi, selamat beribadah di GRII Pusat Kebaktian Mandarin. 各位弟兄姐妹，早上好！欢迎大家来参加印尼归正福音教会的中文坛主日崇拜。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 早上好。 Selamat pagi. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang sangat penting adalah kebaktian Jumat Agung gabungan se-Jabotabek diadakan di Katedral Mesias jam 9 pagi tanggal 7 April. 有几项很重要的会务报告。第一点就是在4月7日周五早上9点，我们会举办全体印尼归正福音教会受难节联合崇拜会，地点是弥赛亚圣堂。 Seluruh cabang-cabang GRI di se-Jabotabek tidak ada kebaktian Jumat Agung, tetapi kita semua berkumpul bersama-sama mengingatkan kematian Yesus Kristus pada hari Jumat. 有在大雅加达的分堂没有各自的受难节敬拜，他们都会来到这里，我们一起来纪念上帝的受死，并且来一起敬拜。 Jam 9 pagi Jumat Agung. 周五上午9点。 Lalu kebaktian Paskah gabungan 3 kebaktian, yaitu pada hari yang Minggu tanggal 9 April pukul 9. 之后周日4月9日早上9点，我们有复活节崇拜会，这是印中英文商谈联合。 Kita tidak ada kebaktian jam 7 pagi, 7.30 pagi, tetapi semua bergabung di jam 9 pagi di atas. 我们没有早上7点半的敬拜，全部我们一起联合在9点时候在弥赛亚圣堂敬拜。 Harap Bapak Ibu mengingatnya dan memberitahukan kepada saudara-saudari yang mungkin tidak tahu. 各位弟兄姐妹，请注意这项会务报告，并且可以通知其他还没有告知的弟兄姐妹。 Jumat Agung dan Paskah adalah 2 kebaktian yang sangat penting di dalam umat Kristiani. 受难节和复活节是基督教2大的节日。 Maka ajaklah saudara-saudari atau teman-teman yang sudah lama tidak ke gereja bersama-sama mengingat akan penderitaan Kristus. 让我们邀请我们那些很久也没有来教会的弟兄姐妹来参加聚会，让他们可以再一次的纪念上帝的受难。 Serta pada hari Paskah kemenangan dan kebangkitan Kristus. 让我们也可以一起纪念上帝已经得胜并且复活。 Warta berikutnya adalah setiap hari Senin sampai Kamis kita akan mengadakan streaming khotbah-khotbah penting. 第二项就是从周一到周四，我们每一天晚上都有线上节目。 Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui YouTube channel Reform Injili. 弟兄姐妹可以通过 YouTube 印尼归正福音教会的 YouTube channel 来参加这个学习。 Kemudian ada PA hari Jumat.
然后周五我们也有印尼文查经会， Bapak Ibu bisa mengikutinya secara fisik atau melalui online streaming. 弟兄姐妹可以以实体的方式来这里参加，或者通过线上。 Lalu pada hari Sabtu pagi ada persekutuan doa hanya diikuti secara fisik. 周六早上我们有晨祷会，只有实体的。 Gereja yang mau tumbuh adalah gereja yang berdoa. 一个可以成长的教会是有祷告的教会。 Pengumuman berikutnya adalah Kapin Kebaktian Pembangunan Iman Nasional Riau akan diadakan pada tanggal 10 di Pekanbaru. 接下来在4月10日，我们会在辽岛举办全国信仰更新布道会。 Bapak Ibu bisa mendoakannya, bisa membagikan berita ini kepada teman-teman yang ada di sekitar Kepulauan Riau. 弟兄姐妹可以为这件事情代祷，也并且把这个信息传给在辽岛，尤其是北港巴路那个地区的弟兄姐妹，让他们知道。 Ini adalah Kapin yang ke-168. 这是第168个城市的全嘎饼。 Kapin telah diberkati Tuhan begitu ajaib, begitu besar berkatnya. 上帝已经大大并且很奇妙的赐福这次的信仰更新布道会。 Kapin juga merupakan sebuah kebaktian yang mengingatkan umat Kristiani di seluruh pelosok Indonesia bahwa mereka perlu menginjili, mereka perlu setia kepada Tuhan. 同时，借着信仰更新布道会，上帝提醒所有在印尼的子民、孩子们可以过圣洁的生活。 Bapak Ibu yang mungkin pernah KKR regional, pernah Kapin melihat daerah kantong-kantong Kristen telah banyak sekali mengalami kemunduran. 倘若弟兄姐妹有参加过区域性布道会或者这个信仰更新布道会，你们可以看到，在很多基督教的地区已经败落了。 Orang Kristen di daerah Kristen justru menjadi orang yang paling tidak disukai dan paling banyak berbuat jahat dibandingkan dengan orang non-Kristen. 在基督教地区的基督徒，他们成为一个很讨人厌的这些人，并且他们也做了很多罪事。 Biarlah melalui Kapin ini mengingatkan kepada setiap keluarga Kristen bagaimana mereka perlu menginjili keluarga mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. 愿通过信仰更新布道会，每个家庭他们都可以记得向他们的后代、他们的孩子、子孙传福音。 Bapak Ibu doakan Kapin, doakan iman Kristen di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah kantong Kristen. 请各位弟兄姐妹为这件事情而代祷，也纪念那些所有在印尼地区的基督徒，尤其是在那些基督教地区的基督徒。 Pengumuman berikutnya adalah Easter Concert akan diadakan pada tanggal 8 April. 下一项就是我们会有复活节音乐会，将在4月8日举办。 Pada hari Sabtu Bapak Ibu bisa mendapatkan tiketnya di box office di ASJ. 就是在周六下午5点，弟兄姐妹可以去售票处购买票参 Lalu 加 kita。juga akan mengadakan persekutuan lansia. Slide-nya tolong persekutuan lansia. 我们会有家庭团契。 Bapak Ibu yang sudah merasa berumur senior bisa mengikutinya juga. 弟兄姐妹觉得自己已经是年长的，可以参加家庭团契。 Ada berita duka cita, 伤势通告， yaitu almarhum Bapak Marudut Silitonga. 我们敬爱的马鲁杜西罗东啊弟兄， Beliau adalah ayah dan ayah mertua dari penatua kita, yaitu Johan Silitonga dan Ibu Luciana Sutanto. 故人是约翰西利东啊长老和露西女士的约翰西利东啊长老的父亲， Segenap GRI turut berduka cita. 还有已经安息主日，我们代表印尼贵州福音教会献上最真切的哀悼。 Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk ke dalam doa, tetapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang ketiga, lalu kami mengundang Saudara Wu Cilin untuk memimpin kita masuk dalam doa. Nyanyian yang ketiga hanya referensinya saja, pandanglah pada Kristus.
我们将进入代祷，让我们唱第3首诗歌《转眼望主》。我们唱副歌就好。弟兄姊妹，我们为3个事项来代祷。 Mari kita doakan untuk 3 pokok doa syafaat. 我们为着过去1周在西苏门答腊举办的3场全国信仰更新布道大会顺利举办，我们感恩。 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk 3 kali pertemuan kaping yang diadakan di Sumatera Barat pada minggu yang lalu. 我们也同时也为着4月10日即将在廖内省省会北干巴鲁举办新的一次全国信仰更新布道大会来代祷。 Mari kita juga doakan untuk kaping yang akan diadakan di Riau yaitu Pekanbaru pada tanggal 10 April. 我们一起开声。 Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. 亲爱的主，我们向你感恩，是吧？在过去1周，你带领你的仆人唐崇仁牧师还有整个布道团，在西苏门答腊3个城市举办3场的全国信仰更新布道大会，是吧？ 为着顺利举办，我们实在是向你感恩，是吧？你大大的祝福了你的工作，是吧？大大赐福你每一个仆人，也赐福当地的百姓，是吧？使更多的人听见福音，使更多的人的灵魂得以苏醒。但是主啊，你也知道当地也面对着各种各样的挑战，无论是世俗化，还是回教徒的增长，还是 他们自己的没落，是吧？都求主你不断的来更新他们，使他们有悔改的心，过圣洁的生活。也为着4月10日即将在廖内省的省会北干巴鲁举办新的一次全国信仰更新布道大会，我们向你交托，愿你再一次托住你的仆人唐崇仁牧师，赐福每一个同工，整个布道团队，对吧？也为着当地的教会，他们的筹备、宣传、接洽，还有各样的施工，都向你交托。愿你大大吸引众多的人来到你的面前，使他们的心灵得以更新，使他们可以悔改，在你的面前。我们这样祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。第2项，我们为着受难节、复活节期间一系列的布道会来代祷。 Yang kedua, mari kita doakan untuk serangkaian KKR yang akan diadakan menjelang Hari Jumat Agung dan Paskah. 4月7日，也就是受难节当天下午，在新加坡有一场这个布道会。 Kita doakan pada tanggal 7 April yaitu Hari Jumat Agung sendiri pada sore hari ada kebaktian di Singapura. 4月中旬，在沙捞越的3个城市举办复活节的布道会。 Dan pertengahan April akan mengadakan juga kebaktian di Malaysia. 4月12日在古晋。 Yaitu pada tanggal 12 di Kuching, 4月13日在诗屋， 13 di Sibu, 4月14日在梅里。 dan 14 di Miri. 我们一起来开声，求主祝福这样的事工。 Mari kita doakan, kita memohon kiranya Tuhan memberkati. 亲爱的主，我们为着受难节、复活节期间这一系列的布道会，再次交托仰望在你的手中。 Minggu ini ya Tuhan, 求你 di dalam 看顾、 kami mengingat 托住 Tuhan 你的仆人唐正荣牧师， Paskah. 是吧？ Kami 纪念他在 mengingat 年迈的时候 berbagai 仍然 macam 为你 kebaktian. 不断的奔 Baik yang 波， dewasa 虽然 maupun 疲惫，仍然追赶， di Jakarta 是吧？我们向你祈求，是吧？ berbagai 求你大大 capaian 赐福 di 他和他 luar 所讲 negeri 的 dan 道， juga di 是吧？为着 berbagai 4月7日 gereja. 在新加坡 Kami 举办的 mohon 布道会，我们向你 kiranya 祈 Engkau 求， sendiri yang 愿你 hadir 借着这样的布道会，使更多的 sehingga 人 kami bukan 能够 hanya 认识到， menjalani 是吧？ suatu 我们 hari 人生 besar 除 tali 了 keagamaan, 耶稣基督，我们 tapi 毫无 kami 盼 sekali 望。 lagi bisa 是吧？ mengerti 求你使更多的人悔改 makna 在你的 daripada 面前，也为着 kami bisa 4月中旬 mengenal 在 Engkau sebagai Tuhan dan 东马的 Juru 沙捞越 Selamat. 地区 Kami 3个 juga 城市 melihat 举办的 kami 复活节布道会， berusaha 我们向你 kami 祈求， bisa 是吧？ mendengar 因着 akan 疫情的缘 kuasa 故，时 kemenangan-Mu 隔4年， ya Tuhan. 再次在这些地 Khusus 方 kami 举 mau 办布道 serahkan 会 ke dalam， 愿你 tangan-Mu 大大的 KKR 祝福这些 Singapura 布道会 di， 大大的 Sarawak 赐福 yaitu 当地的弟兄 Kuching, 姊 Sibu 妹 dan，Miri 使 ketiga 更多的 tempat 人 ini. 能够听见 Kiranya 福音， Tuhan Kau 也使 berkati ya 信 Bapa. 仰冷淡的 Engkau 人他们的 bangkitkan 心 orang-orang 得到
火热得以更新，使他们不断的悔改在你的面前过圣洁的生活，不断的以基督为我们一生的追求和盼望。谢谢主，愿你赐福整个教会的筹备和接洽和相关的各样的事工，求主大大的带领和保守。这样的祷告奉耶稣基督的名求，阿门。第三项，我们为着教会的各样的建造的工作来祷告。Yang ketiga, mari kita doakan untuk berbagai pembangunan di gereja. 我们差不多有27个分堂正有建堂的施工， Ada 27 cabang yang sedang dibangun. 同时还有我们的加尔文基督教学校的新校的建造， Dan juga pembangunan sekolah Kristen Calvin 加尔文理工学院的建造。 dan pembangunan juga Universitas Calvin. 我们一起来开声。 Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam 亲爱的主，我们把这些建造的施工都交托在你的手中，是吧？这些都是因着你名的缘故而建造的这些建筑物，但是求主你祝福这些建造的施工，是吧？无论是在这个准资的这个颁发上面，还是在这个施工的这个筹备上，还是在这个人员的这个筹备上，还是在财源的这个供应上，是吧？都求你大大的来祝福来供应，是吧？所不足的，求你亲自来补足，是吧？无论是人力、物力和财力，都求主大大的赐福。我们为着其中一些教堂即将竣工，我们向你感恩，愿你也大大的继续托住，继续赐福。为那些还没有开工的，也求你为他们开路，是吧？他们所遇到的困难与所遇到的障碍，也求你使这些障碍可以一一的挪去，是吧？也为着我们加尔文基督教学校的新校的建造即将竣工，也向你感恩，是吧？也为着今年7月份能够如期的能够投入使用，我们向你交托，求你祝福这个后期的设备的调试和装备，都求你带领和大大的来祝福赐福整个施工人员，也为着我们加尔文基督教大学的这个建造也向你交托，求你来预备、来供应、来托住这样的施工，因为你是开始，你是成就到最后结束的上帝，我们向你感恩。这样的祷告奉耶稣基督的名求，阿门。最后，我们以主祷文来结束我们的代祷。Mari kita akhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。弟兄姊妹，请坐。 Silakan duduk saudara-saudari sekalian. Kita akan mengundang paduan suara Gary untuk mempersembahkan puji-pujian Right On in His Majesty. 诗班将会献诗，我们请诗班上台献诗 Silakan Right paduan On suara in Gary, kita akan Majesty. menyanyikan lagu Pandanglah pada Kristus, referensinya saja. 我们来唱《转眼望主》副歌一次。
亲爱的弟兄姊妹早安， Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. 欢迎今天到我们这里参加主的崇拜。 Kami menyambut saudara-saudari sekalian bersama hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah. 今天的聚会，我请一范牧师讲道。 Ibadah hari ini saya mengundang pendeta Ivan Kristiono untuk berkhotbah. 上台以前， Sebelum beliau naik ke atas 我 mimbar, 要给大家看一下，上个礼拜我们在4个地方举行一个很大的布道大会。 saya ingin menampilkan terlebih dahulu foto dari Kapin yang berlangsung di 4 kota selama minggu yang lalu. 有2个地方用礼拜堂聚会， Di antaranya ada 2 kota, kami harus memakai gereja untuk mengadakan Kapin. 第3个城市是基督教地区，我们用广场聚会。 Kota yang ketiga adalah kota Kristen, sehingga kami memakai lapangan terbuka untuk mengadakan Kapin. 第一个城市是叫做 Bukit Tinggi. 啊 Bukit Tinggi. Bukit Tinggi， Kota yang pertama adalah kota Bukit Tinggi. 就是很大的， Kota ini adalah kota yang besar. 我们就用一个礼堂来聚会。 Kami memakai sebuah gereja untuk mengadakan Kapin ini. 好多人走向前来接受基督， Banyak sekali orang yang datang ke atas mimbar untuk menerima Yesus 那 Kristus. 我们就开车到另外一个城市去。 Setelah itu kami mengendarai mobil ke kota berikutnya. 那个城市叫做巴当， Kota berikutnya adalah kota Padang, 是靠近海边。 kota yang dekat pesisir. 那这个地方呢？这个地方不是礼拜堂， Tempat ini bukanlah sebuah gereja, 是一个中国人华侨社会的宗社会堂。 tetapi adalah sebuah tempat perkumpulan orang Tionghoa, 啊，这附近有好几个不同姓氏的华侨社会。 yaitu tempat di mana beberapa orang kumpulan marga Tionghoa. 从前这个地方的主人是一个佛教徒， Dan sebelumnya pemilik tempat ini adalah seorang Buddhis, 他的太太是天主教徒。 istrinya adalah seorang Katolik. 7年前我第一次去的时候， Pada 7 tahun yang lalu, pertama kali saya mengunjungi kota itu, 他的太太知道我的身份， istrinya tahu siapa saya. 非常尊重， Dia sangat menghormati 所以 saya. 对她的丈夫说：“这个人来了，我们也用最盛大的典礼来欢迎他。” Maka dia berkata kepada suaminya, Pendeta Stephen Tong hadir, kita seharusnya menyambut dia dengan semeriah mungkin. 她的丈夫说：“我们怎么欢迎他呢？ Maka suaminya bertanya, bagaimana caranya agar meriah? 他们要用舞狮来欢迎我。 Maka mereka memutuskan untuk memakai barongsai menyambut 我 saya. 们中国人有舞龙舞狮， Kita tahu ada yang namanya barongsai. 那么欢迎一个牧师用舞狮来欢迎是从来没有的。 Dan saya belum pernah melihat ada orang yang memakai barongsai untuk menyambut pendeta. 所以我的汽车一到的时候， Maka ketika kami tiba di sana, 听见鼓声大的咚咚咚咚咚，舞狮就跑出来了。 lalu dengan suara yang sangat meriah, barongsai itu keluar. 整个街道的人都大家很注意是谁来了。 Sehingga orang-orang di sekeliling semuanya sangat tertarik untuk melihat siapa yang 我 datang. 进到那个礼堂的时候， Lalu ketika saya masuk ke tempat 我 itu, 就不直接讲基督教， saya tidak langsung berkhotbah tentang kekristenan. 讲中国悠久的文化， Tetapi saya mulai dengan kebudayaan Tionghoa yang panjang 讲 sejarah. 孔子对道的向往， Saya mulai dengan Confucius yang pembahasannya tentang apa itu firman. 再介绍到老子对道的解释。 Lalu saya juga masuk kepada penjelasan Lao Tzu tentang firman. 那孔子说：“朝闻道，夕死可也。” Confucius berkata, jika di pagi hari saya tahu apa itu firman, maka saya boleh mati di 那 sore 个 hari. 道是什么呢？ Maka apa itu firman? 老子说：“道可道，非常道。 Lao Tzu berkata, firman yang dapat diucapkan itu bukan firman yang 道 biasa. 生一，一生二，二生三，三生万物。” Dia juga berkata dari firman lahir satu hal, lalu 2 hal, dan kemudian lahir segala hal. 又提到了东西方历史没有人所提到的最靠近圣经的思想。 Lalu saya juga menjabarkan bagaimana
penjelasan Lao Tzu adalah penjelasan yang paling dekat dengan apa yang diucapkan oleh kitab suci. 因为老子说有物混成，先天地而被生。 Karena Lao Tzu juga berkata sebelum dunia ini diciptakan, firman itu sudah ada pada sendirinya. 老子的道不是被造的， Maka Lao Tzu berkata yang namanya firman bukan ciptaan. 老子道是被生下来的。 Lao Tzu berkata firman itu sudah ada dari awal, 天地被造还更早的生下来， yaitu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. 就是圣经所讲的道成肉身。 Sehingga pemikiran ini serupa dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang 所以 firman. 中国人有一些开始对圣经有兴趣了， Maka dari itu tidak sedikit orang Tionghoa yang mulai tertarik dengan Alkitab. 但是呢，他们也嗅出来这个是基督教的味道， Tetapi mereka tentu juga dapat sadar bahwa ini ada kekristenan di 所以 dalamnya. 他们有的就不满意。 Maka ada orang Tionghoa yang tidak senang. 竟然基督教的牧师到我们中间来讲道， Tetapi sekarang ada pendeta Kristen yang datang ke tengah kami 哦 untuk 对，我 berkhotbah. 们用舞狮来欢迎他， Kami menyambut pendeta ini dengan barongsai, 所以华人社会就分成两半， sehingga demikian kelompok orang Tionghoa di tempat itu terbagi 一 dua. 半赞成这个大哥所做的事情， Kelompok yang satu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemilik tempat itu, 一半不赞成。 kelompok yang lain tidak setuju 所以 dengan 等 apa yang 这个 dilakukan. 聚会过了以后， Maka setelah ibadah setelah khotbah Selesai. itu selesai, 这个大哥在华侨社会中的地位就开始动摇了。 pemilik tempat ini mulai goyah Bukan, posisi. kedudukan， Kedudukan pemimpin tersebut mulai goncang. 因为他们就不再选做华侨社会的大哥， Orang-orang Tionghoa di sana tidak lagi memilih dia sebagai pemimpin 但是 berikutnya. 有一些人开始对基督教有兴趣。 Tetapi ada orang yang mulai tertarik dengan kekristenan. 7年以后我再去， 7 tahun kemudian saya sekali lagi ke sana. 他的太太的信心更坚固了， Iman istrinya makin kuat. 丈夫也因为尊重太太，慢慢对基督教有很好的感觉， Suaminya karena mencintai istrinya, dia juga mulai makin tertarik dengan 所以 kekristenan. 最后这个地方变成可以租给外面其他宗教也可以用的地方。 Sehingga tempat itu akhirnya menjadi sebuah tempat umum yang dapat disewakan ke berbagai agama. 所以我们这一次去礼拜堂都不够大，结果这个地方就给我们拿来用嘉宾的聚会。 Maka kali ini kami ke sana, semua gereja tidak ada yang cukup besar sehingga kami menyewa tempat ini untuk kapin. 你从台前看下去， Jika kita melihat dari sudut mimbar, 聚会的人越来越多，越来越多，差不多1000个人参加这个聚会。 kita melihat orang yang hadir makin banyak sampai lebih dari 1000 orang. 后来等我们呼召的时候，还是几百个人走到前头来。 Sampai terakhir ketika kami memanggil orang, ada banyak sekali yang datang mendekati 原来 mimbar. 这个地方已经变成宗教不同的宗教可以租借、可以聚集的地方了。 Karena tempat ini akhirnya telah menjadi tempat umum yang dapat disewa oleh agama-agama lainnya. 这是我们第一次去那边，对整个华社、对整个城市最大的贡献。 Ini adalah kami pertama kali ke sana dan kami membawa kontribusi yang besar kepada tempat itu dan juga perkumpulan orang Tionghoa. 这一次我讲的各个宗教跟基督教不同的地方在哪里？ Kali ini khotbah saya di tempat itu adalah saya membandingkan perbedaan antara kekristenan dengan agama lain. 聚完了第3天，我们就坐船3个钟头到一个海岛去讲道。 Setelah itu selesai, kami naik kapal, lalu kami selama 3 jam di perjalanan laut sampai ke tempat ketiga. 我们到了门大卫的海岛的时候， Kami sampai ke sebuah pulau, Pulau Mentawai. 他们在码头附近一个草这个空地上放了2000张的椅子。 Lalu kami menempatkan 2000 kursi di sebuah lapangan besar dekat pelabuhan. 城市不很大，岛上的人各地方就聚集在这个地方参加聚会。 Pulau ini tidak terlalu besar, tetapi banyak sekali penduduk yang datang ke tempat ini bersama-sama hadir. 你垂恐这个无人飞机拍照的照片，看到那个聚会的场面。 Dengan foto dari drone, kita dapat melihat kondisi lokasi pada saat itu. 但讲完道以后，我们呼召人向前， Lalu setelah khotbah, kami sekali lagi memanggil orang ke mimbar. 差不多将近1000个人到前面来。 Lalu bisa dibilang hampir 1000 orang juga datang ke depan. 这个地方是比较基督教的地区。 Tempat ini adalah tempat yang lebih banyak populasi Kristen. 我问他们说：“你们这里最高的教育是什么？” Lalu ketika saya bertanya, pendidikan tertinggi di tempat ini setinggi apa? 他说：“整个岛只有一个高中。”
Ternyata di seluruh pulau hanya ada 1 orang yang lulus 我说 SMA. 有多少人参加高中的教育呢？ Dan bahkan tidak tahu ada berapa banyak orang yang pernah 啊， SMA. 有279个人。 Hanya 279 orang saja yang pernah 我可以 SMA. 不可以到你们高中去看看呢？ Lalu saya bertanya, bolehkah saya mengunjungi SMA di tempat 对， ini? 那一天下午，我对80个传道的讲完道以后， Maka di sore hari itu setelah saya berkhotbah kepada 80 orang hamba Tuhan, 我回到旅馆的半路就参观了那个中学。 ketika saya pulang kembali menuju tempat penginapan, saya melewati SMA itu. 那天下午已经没有上课， Dan itu sudah lewat waktu jam sekolah. 但我到学校的时候， Tetapi ketika saya tiba di 看见 sekolah, 有20多个青年人正在打篮球， saya melihat ada 20-an orang remaja sedang main basket. 我就请他们一同到学校里面，在课室里面，我对他们讲基督教的真理。 Maka saya mengundang mereka masuk ke ruang kelas dan saya membagikan kebenaran firman Tuhan. 可以把这个照片把它放出来吗？ Apakah ada foto saya berbicara dengan 20-an orang remaja 在 ini? 门大卫学校里面的课室，我讲到的情形。 Yaitu foto saya berkhotbah di ruang kelas di Pulau Mentawai. 然后我决定对他们说：如果你们功课好的话， Lalu saya berkata kepada mereka, jika prestasi kalian 我 bagus, 会预备助学金，请你们到加拿大参加我们的大学课程， kami akan mempersiapkan beasiswa agar kalian dapat datang ke CIT untuk kuliah. 使我们的信仰不褪色、不改教， Agar demikian iman kalian tidak luntur. 使我们整个基督教的地区可以保住你们基督教的信仰。 Sehingga kalian hidup di tempat ini dapat terus menjaga iman Kristen. 你们高中的老师，我也可以请你们到我们加拿大去，请一范校长给你们做一些这个课程跟教育学的训练。 Kami juga dapat mengundang guru-guru mereka yang di Mentawai untuk datang ke Jakarta dan mendapatkan pembinaan lebih lanjut dari pendeta Ivan 所以 Kristion. 回来以后，我就跟一范牧师讨论这个事情。 Maka setelah saya kembali ke Jakarta, saya merunding dengan pendeta Ivan. 我们看到这个教会的责任是越来越大， Sehingga kita melihat bahwa tanggung jawab gereja kita makin lama makin 但 besar. 是我们侍奉主的机会也越来越多。 Demikian kesempatan kita untuk melayani Tuhan makin lama makin banyak. 我们需用的金钱越来越重， Kebutuhan dana kita juga makin lama makin 但 besar. 是我们非常用快乐的心情预备被上帝使用。 Tetapi kita dengan hati penuh sukacita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. 这个你们所看见的这3个城市的情形， Demikian kita melihat kondisi di 3 kota yang kami kunjungi. 上个礼拜1、礼拜2、礼拜3，一共有6次的聚会。 Dengan demikian kami mengadakan 6 kali pertemuan di 感 selama 感 minggu 谢上 lalu. 帝。 Kami 这 sangat 个 bersyukur. 将要来礼拜5、礼拜6、礼拜天， Dan di Jumat, Sabtu dan Minggu yang akan datang, 我们迎接基督受难节。无论是在加拿大，这个是刚才在学校里面20多个学生的情形。 ini adalah foto situasi di ruang kelas yang saya katakan tadi. 我们这个受难节、复活节有加拿大的聚会，有新加坡很大的受难节2500人的大礼堂的聚会。 Lalu di hari Jumat, Sabtu dan Minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan diantaranya ibadah Jumat Agung bukan hanya di Jakarta tapi juga ada di Singapura. 在过去5年里面， Selama 5 tahun yang 没有 lalu, 一次像这个将要来的拜五，我们在新加坡租了一个2500座位的大礼堂。 kita belum pernah menyewa tempat seperti kali ini di Singapura, di mana tempat yang dapat menampung 2.500 orang untuk mengadakan ibadah Jumat 费 Amerika. 用大的不得了。 Ini adalah dana yang sangat 所以 besar. 在新加坡的弟兄姐妹们， Tetapi saudara-saudari kita yang ada di Singapura, 每天在路上发传单，领人参加这个布道会。 mereka demikian sangat berusaha untuk terus-menerus humas dan mengundang orang di pinggir jalan untuk hadir di acara ini. 我们为这个聚会祷告。 Mari kita tidak lupa berdoa juga untuk ibadah 礼 ini. 拜五早上9点到11点多，我们这边有圣餐崇拜、受难节的聚会。 Jumat 7 April jam 9 pagi kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung di tempat ini se-Jabodetabek. 12点我就坐飞机到新加坡。 Lalu setelah itu jam 12 siang saya akan pergi ke bandara terbang ke 新 Singapura. 加坡将近4点，我们4点钟就准时开始那边的受难会。 Dan di Singapura pada jam 4 sore tepat kami akan memulai ibadah di sana. 然后我再赶回来， Lalu setelah itu saya akan berburu-buru kembali ke Jakarta. 礼拜天早上
我们聚会完了复活节，我再飞到新加坡去。 Lalu hari Minggu 9 April setelah ibadah Paskah di tempat ini, saya akan lagi pergi ke bandara. 礼拜天新加坡的聚会又是用大的地方， Saya akan pergi ke Singapura lagi dan juga memakai tempat yang besar di sana. 然后完了以后，我就到苏马特拉的个班巴鲁那边去带领这个全国更新布道大会 Setelah itu saya 聚 akan 会， terbang ke Pekanbaru dan mengadakan Kapin Pekanbaru di sana tanggal 10 April. 盼望有4500人参加。 Saya berharap dapat ada lebih dari 4.500 orang yang 我们 hadir. 在这么繁忙的侍奉的行程的里面， Dalam jadwal pelayanan yang begitu sibuk, 我们只求上帝给他的仆人有足够的健康，有足够的智慧，有足够的力量传讲各样的信息。 kami hanya berharap kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang cukup kepada hambanya yang tua 你们 ini. 的祷告可以成全上帝要我们做的事情， Kiranya doa kita juga menggenapi apa yang Tuhan ingin kita 愿 kerjakan. 上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita 现在我 semua. 们请一范牧师上来带领今天聚会的讲道的节目。 Sekarang mari kita bersama menyambut Pendeta Ivan Krisioran naik ke atas mimbar untuk berkhotbah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyambut Jumat Agung. 主所爱的弟兄姊妹，我们来临的星期五要一起庆祝受难节。 Saya mengajak jemaat mempersiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus yang akan kita terima. 同时提醒弟兄姊妹，不忘记在星期五的时候，我们要一起守圣餐。 Dan perjamuan kebaktian Jumat Agung tidak ada live streaming, 受难节崇拜会没有线上崇拜会， jadi diadakan secara fisik sehingga seluruh jemaat harus datang untuk kita beribadah bersama-sama. 受难节崇拜会仅仅以实体的方式进行，我们鼓励弟兄姊妹来到现场一起守圣餐。 Namun bagi jemaat-jemaat yang ada di cabang bisa mengikuti dengan bergabung bersama di GRI masing-masing. 同时，我们也提醒在雅加达各个堂会的弟兄姊妹都可以来到总堂，我们一起敬拜。 Misalnya di Surabaya, relay hanya diadakan di gereja-gereja GRI di Surabaya. 但是在雅加达以外的呢，我们提醒大家到离自己最近的城市所在的归正福音教会一起实体敬拜， Sehingga seluruh serentak jemaat GRI beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. 这样我们全印尼是全球的各堂会的所有的弟兄姊妹一起在受难节的时候敬拜上帝。 Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1. 让我们一起翻开上帝的话语，《哥林多前书》第1章。 Kita akan membaca ayat 10 sampai ayat 25. 我们《哥林多前书》第1章，我们要一起读第10到第25节。 Saya akan membaca bagi saudara 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 25. 抱歉，我来为大家读《哥林多前书》1章10到25节。 Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Dan adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Silakan dibaca dalam bahasa Mandarin. 哥林多前书1章10到25节，我为大家读：弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。因为格莱士家里的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？我感谢上帝，除了基利斯布并该有以外，我没有给你们一个人施洗，免得有人说你们是奉我的名受洗。我也给斯提法家施过洗，此外给别人施洗没有，我却记不清。基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识上帝，上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是上帝的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。因上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa, kami telah membaca firman. 主啊，我们已经读了你的话语， Kami berdoa Tuhan memberikan kepada kami pemahaman. 愿你赐给我们悟性， Kiranya Roh Kudus bekerja memberikan iluminasi dalam hati kami. 愿你的灵动工光照我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. 哥林多教会是保罗所创立的教会， Dan Paulus menulis surat bersyukur untuk anugerah yang diterima oleh jemaat ini. 保罗写信来表达他对这个教会、对上帝的感恩。 Dikatakan jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal perkataan dan hikmat. 哥林多教会呢是一个蛮有恩赐的教会， Mereka memiliki berbagai karunia yang luar biasa. 他们当中拥有各样的才华恩赐。 Ini adalah gereja yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai karunia rohani yang begitu banyak. 这个教会拥有许许多多的知识和属灵的恩赐， Itu sebabnya Paulus bersyukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. 因此保罗为上帝的恩典而感恩。 Dan dalam surat ini sekaligus Paulus menggembalakan jemaat yang bertumbuh tersebut. 同时，保罗也借着这封信，试图牧养正在成长的哥林多教 Karena 会。 selain bertumbuh, jemaat itu juga masih berkubang di dalam berbagai dosa. 因为哥林多教会在成长的同时，也在陷入各样的罪。 Ada jemaat yang jatuh dalam perzinahan. 有的教会的人犯了奸淫， Ada jemaat yang berselisih lalu memakai hukum pengadilan untuk menuntut satu dengan yang lain. 有的人他们结党，而因此来求别人的义。 Ada jemaat yang berkelahi bahkan dalam perjamuan kudus. 甚至有的人在圣餐的时候，因此有争论。 Dan menghadapi situasi-situasi seperti ini, Paulus menggembalakan dan memberikan firman kepada mereka. 保罗面对这些问题，因此向他们传讲上帝的道， Sehingga kita pun belajar bagaimana gereja terus berproses menuju kepada pengudusan. 使我们也可以学习教会走在成圣的道路上。 Ada jemaat yang dikatakan oleh Paulus datang
menuju ke meja perjamuan tanpa mengakui tubuh Kristus. 保罗称，有的人来到圣餐的桌前，却没有承认耶稣的身体。 Paulus mengatakan engkau datang dan engkau makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, engkau makan dosamu sendiri. 保罗因此就责备他们：如果你们不认耶稣是主，耶稣的身体为你们献上，那么你们在守圣餐就正在吃自己的罪。 Maka tidak heran di antara kamu banyak yang sakit bahkan mati. 因此，你们当中不少的人因此生病，甚至死亡，也不足为怪。 Apa itu makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus? 什么叫做不认耶稣基督而吃喝呢？ Berarti makan dan minum dengan mengakui bahwa Kristus sudah mati dan bangkit lalu menebus kita. 意思是说，吃喝的时候却不承认耶稣基督已经为我们死而复活。 Mengakui bahwa melalui kuasanya kita dipersatukan union with Christ. Dan kita juga menjadi bagian daripada tubuh Kristus. 我们应当是承认耶稣基督死而复活的大能，而因此使我们与他联合，在他的死与复活当中有份。 Namun mengakui tubuh Kristus berarti juga mengakui bahwa anggota tubuh Kristus bukan cuma saya tapi orang lain. 但同时承认耶稣基督的死与复活，也意味着耶稣不只为我死，也为其他的肢体而死。 Saya punya saudara seiman dan dia pun bagian dari tubuh Kristus karena diselamatkan oleh Kristus. 我们在主里同样信仰的弟兄姊妹，他们也同样是耶稣基督身体的一部分。 Maka datang ke meja Tuhan dengan penuh kebencian kepada orang lain itu adalah makan dosa sendiri. 因此，如果心里带着仇恨守圣餐，那么这样的人就是正在吃自己的罪。 Banyak orang tidak peduli dan menganggap perjamuan kudus cuma makan snack. 很多的人很轻看圣餐，觉得圣餐就像零食一样。 Itu adalah tindakan yang kurang ajar dan berdosa di hadapan Tuhan. 这样的举动在上帝眼中是极其可恶的。 Itu sebab kita memeriksa diri kita. 因此，我们应当自省。 Kalau kita penuh dengan kebencian, kita mengampuni orang-orang yang punya masalah dengan kita. 如果我们心里有仇恨，我们就应当饶恕那些人， Sehingga kita datang ke meja Tuhan dengan mengakui tubuh Kristus. 使我们在承认耶稣为我们死而复活的心来到上帝的桌前守圣餐。 Mengakui bahkan orang yang kita benci itu juga bagian dari tubuh Kristus dan sedang berproses seperti kita di dalam pengudusan. 同时也承认那些与我们有仇恨的人，他们跟我们一样，都是走在长生道路上的罪人。 Jemaat di Korintus menghadapi begitu banyak problem. 哥林多教会遇到各样的问题， Dan problem pertama yang dibahas oleh Paulus adalah perpecahan. 保罗探讨的第一个问题就是分裂的问题。 Selain di Korintus ada di beberapa tempat lagi Paulus membahas mengenai perpecahan. 保罗在不同的书信对不同的教会也谈论有关分裂的问 Di 题。 kitab Efesus Paulus berbicara mengenai prinsip-prinsip yang penting untuk mencegah perpecahan. 比如说，在以弗所书，保罗就专门的提到应当如何避免分裂的问题。 Di kitab Filipi dia menekankan pentingnya kesatuan gereja. 在腓立比书，保罗专门强调教会的与基督联合的重要性。 Kita sudah banyak bicara mengenai pentingnya penginjilan. 我们已经提到很多次有关传福音的重要性， Tetapi kita juga perlu menekankan gaya hidup seorang penginjil. 但同时我们也要教导，身为一个传福音的人，应当有什么样的生活。 Kalau gereja kesaksiannya mau bergema di dalam dunia, gereja harus bersatu. 如果教会渴望在世界做好的见证，那么教会就应当合一。 Maka setiap anggota harus berjuang untuk kesatuan gereja. 因此，教会的每一个人应当努力的为教会的合一而动工。 Di dalam kitab Filipi diceritakan ada 2 orang perempuan yang adalah tokoh gereja. 腓立比书提到有2个妇女，她们是教会的骨干。 Dikatakan mereka awalnya rajin memberitakan Injil. 那里提到这2个人起初积极传福音。 Paulus memuji mereka, mereka seorang yang aktif, yang giat, yang betul-betul melayani Kristus. 保罗赞扬他们2个是热心为主工作的人。 Paulus mengatakan tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman, mereka tidak lagi bersatu hati. 后来保罗也提到这2个人因为一些误会，导致他们不再合一。 Dalam suratnya Paulus mengatakan saya sudah memanggil kedua perempuan itu dan saya sudah menasihati mereka untuk bersatu. 保罗在他的书信就提到，他已经跟这2个姐妹见面，并且我责备呼召他们要合一。 Kenapa dalam surat kepada jemaat Paulus menuliskan hal itu? 为什么保罗写给教会的信的时候专门提到这2个人的事呢？ Kenapa Paulus mengatakan saya sudah memanggil, saya sudah menasihati sehingga 2 orang itu supaya bersatu? 为什么保罗专门提到他已经跟这2个姐妹见面，并且已经劝勉他们呢？ Berarti 2 orang perempuan ini adalah orang yang sangat penting dan mungkin terjadi 2 belah pihak akhirnya memecah gereja menjadi 2.
意味着这两个姐妹在腓立比教会肯定是相当重要的人，而且有可能他们的误会已经导致教会的分裂。 Karena satu orang memiliki masanya, satu orang memiliki masanya juga. 因为其中的一个姐妹以及另外的姐妹肯定有各自拥护的人群。 Maka di dalam pasal 2, Paulus memberikan nasihat yang sangat penting bagi seluruh gereja seluruh zaman. 所以在腓立比书第2章，保罗就给了不仅仅给腓立比教会，也给全世界历史历代的教会 Paulus 重要的教 mengatakan 训。 kita harus belajar dari Kristus. 保罗说，我们要效法耶稣基督。 Kristus tidak menganggap kedudukannya sebagai Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. 基督他的榜样就是倒空自己，使自己变为虚空，而因此他没有把自己与神同等看为强夺的。 Paulus sedang mengajarkan bahwa keangkuhan membawa kepada perpecahan, 保罗已经提到了，骄傲会使教会分裂， tetapi kerendahan hati membawa kepada kesatuan. 相反的，谦卑会使教会合一。 Di Korintus ada juga kasus perpecahan tetapi dengan cara yang berbeda. 格林多教会出现的分裂呢，有些许不同。 Meskipun didirikan oleh Paulus, tetapi tampaknya tidak semua jemaat setuju kepada Paulus. 虽然格林多教会是保罗所创立的，但是不是教会的每一个人都认同保罗。 Maka terjadi perpecahan di dalam gereja karena masing-masing mempunyai celebrity preacher-nya. 因此，格林多教会出现分裂，有结党的这个情形出现，不同的人支持不同的明星传道人。 Ada yang membanggakan Paulus sebagai pendiri jemaat Korintus, 有的人他们拥护保罗，称保罗是创办人。 namun ada yang menganggap Paulus itu bukan seorang pengkhotbah yang baik, ada yang tidak suka dan lebih suka kepada Apolos. 但是有的人呢，却不怎么喜欢保罗，他们更喜欢亚波罗。 Ada sekelompok yang konservatif yang lebih setuju kepada Petrus, 有一些更保守的人，他们反而更加拥护彼得。 dan ada yang mengatakan saya nggak ikut-ikutan, saya kelompok Yesus Kristus. 而有的人就说，我不跟你们当中的任何一派，因为我是属基督的。 Sehingga di dalam jemaat di Korintus ini terjadi partai-partai. 也就是说，格林多教会出现了结党的问题， Dan mereka saling mempertahankan junjungan mereka masing-masing. 他们各自在为自己所拥护的这个党派而说话。 Saudara mempunyai preferensi seorang hamba Tuhan di mana saudara mendapat banyak berkat, tentu saja itu sehat. 我们如果说因为某一个特定的传道人领受很多的祝福，这是正常的。 Tetapi mengatakan Tuhan hanya bekerja lewat hamba Tuhan itu dan menyerang posisi semua hamba Tuhan yang lain, itu tentu saja tidak sehat. 但是如果因此我们就认为上帝只会通过这一个传道人动工，而否定其他的传道人的话，这是不健康的。 Mereka yang misalnya pro kepada Apolos bukan sekedar tidak setuju kepada Paulus, 那些拥护亚波罗的人，他们不仅拥护，他们甚至反对保罗， tetapi mereka menyerang posisi Paulus. 他们同时也攻击保罗使徒的身份。 Misalnya salah satu topik yang disinggung adalah pemahaman Paulus mengenai wisdom atau Sophia. 比如说，他们就攻击保罗对智慧这个话题的理解。 Sebagai pendiri jemaat Korintus, Paulus melihat bahwa hal ini harus diselesaikan. 保罗身为格林多教会的创办人，他觉得有义务解决这个问题。 Jemaat-jemaat ini berselisih tetapi masih bersatu. 格林多教会虽然有结党，但是他们还是合一的。 Kita bisa bayangkan sekelompok orang kalau ketemu hahaha, tapi hatinya mereka sebetulnya saling mau menusuk. 也就是说，他们在见面的时候，虽然表面上看起来和和气气的，但是心里却有仇恨。 Perpecahan di Korintus bukan perpecahan yang lempar-lemparan kursi atau kemudian berusaha untuk saling tawuran, bukan seperti itu. 格林多教会的这个纷争呢，并不是说他们互相打架，不是这样的。 Tetapi di belakang senyuman ada begitu banyak gosip, ada begitu banyak serangan satu dengan yang lain. 但是格林多教会的纷争却是内在的，他们心里对不同的人有仇恨。 Dan Paulus perlu untuk mempertahankan posisinya, posisi kerasulannya terhadap serangan itu. 保罗在面对这些攻击的同时，他也需要捍卫自己使徒的身份。 Bukan karena Paulus merasa bahwa dia harus dihormati oleh mereka. 这并不是因为保罗特别的认为别人需要尊重他身为使徒， Tetapi kalau mereka tidak menerima kerasulan Paulus, mereka juga tidak menerima berita penting Injil yang disampaikan Paulus. 保罗要强调的是，如果他们不接受保罗身为主的使徒的话，他们也不会接受保罗所传的福音。 Maka kepada jemaat di Korintus dia perlu mempertahankan kerasulannya. 所以他在格林多教会认为有必要强调并捍卫自己使徒的身份。 Tadi kita membaca ada beberapa partai yang muncul di gereja Korintus. 我们刚才这段经文已经看到，格林多教会有一些党派的出 Di 现。 ayat 12 ada golongan Paulus atau partai Paulus. 第12节看到有保罗派， Wajar dia adalah pendiri jemaat, ada orang-orang yang pro dia.
有一定的人支持保罗，这是很自然的，因为他创立了这个哥林多教会嘛。 Paulus teolog yang hebat, pemikir luar biasa. Jadi orang-orang yang mungkin suka teologi pasti akan pro Paulus. 保罗是一个优秀的思想家、神学家，所以很多的人支持他也是正常的。 Dia adalah seorang yang luar biasa aktif memberitakan Injil, sehingga orang-orang yang suka memberitakan Injil pasti pro Paulus. 保罗也是热心传福音的人，所以那些喜欢传福音的人也同样肯定会支持他。 Dia juga seorang yang keras, dia seorang yang mandiri, dia tidak mengambil uang dari Korintus, dia menjadi seorang penjual tenda. 保罗也是一个有原则、有骨气的人，他非常的自立，他自己制帐篷为业。 Nanti Paulus menjelaskan di bagian lain kenapa dia melakukan hal itu. 保罗也会在其他的段落解释他为什么要自己制帐篷。 Tetapi bisa jadi sekelompok orang yang pekerja keras akan pro dan suka kepada Paulus. 因此呢，教会那些比较自立的，也同样是比较有骨气的人，也会比较支持保罗。 Dan dia adalah seorang yang mementingkan yang utama dan menganggap bahwa menjadi Kristen tidak sama dengan menjadi seorang suku Yahudi. 而他同样也是一个，虽然身为犹太人，可是他清楚的知道犹太人和基督徒是两个不同的。 Maka ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang Paulus katakan tidak usah lakukan, buang saja seperti sunat dan sebagainya. 因此保罗很勇敢的说，有一些礼仪是不需要去行的，比如说行割礼。 Maka kelompok-kelompok anak muda yang mungkin lebih terbuka akan pro kepada Paulus. 因此，或许比较年轻的思想比较开放的人，他们也会支持保罗。 Tapi tampaknya semangat mengikuti Paulus juga dicampur dengan semangat keduniawian. 但是呢，这些支持保罗的人也难免受到世俗的影响。 Mereka dengan begitu buta seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa bekerja lewat Paulus. 他们好像很盲目的认为，好像只有保罗才是上帝动工的方式。 Secara tidak sadar mereka memperalat Paulus untuk meneguhkan posisi mereka dan menyerang orang-orang yang lain. 他们不知不觉的利用保罗来奠定自己的地位，而因此攻击其他的党派。 Ada partai Apolos. 然后相比之下，有亚波罗派。 Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang penting. 亚波罗是一个很重要的牧者， Dalam kitab suci disebut 6 kali. 在圣经有提到6次，他亚波罗这个名字。 Apolos adalah seorang Yahudi dari Alexandria. 亚波罗是这个亚历山泰的一个犹太人， Waktu itu dia sempat salah memahami ajaran tentang baptisan. 他曾经不小心误解了有关洗礼的教 Lalu 导， dikoreksi oleh Priscilla dan Aquila. 后来呢被这个百基拉和雅居拉所纠正， Apolos menjadi pelayan Tuhan yang sangat efektif di Korintus. 而因此亚波罗在哥林多成为一个重要的牧者。 Paulus mengatakan ia meletakkan dasar, Apolos yang menyiram. 保罗甚至说是他栽种，但是亚波罗浇灌。 Maka Paulus bersahabat dengan Apolos. 因此保罗和亚波罗是友好的关系。 Tapi sayangnya partai Apolos tidak bersahabat dengan partai Paulus. 但可惜的是，亚波罗派却没有跟保罗派有友好关系。 Hal ini bersifat kedagingan. 他们当中有这个情欲的试探。 Apolos lahir di kota yang berkebudayaan Yunani, yaitu Alexandria. 亚波罗是出生在这个希利尼文化的亚历山泰城， Sehingga ia adalah seorang intelektual yang sangat memahami cara pandang Yunani. 因此亚波罗呢是非常熟悉希利尼人哲学的一个学者。 Mengerti kitab suci dan sangat fasih dalam berbicara. 他不仅通读这个上帝的道，同时也有口才。 Dibanding Paulus, ia lebih memikat ketika berbicara secara ilmu retorik. 因此，当他用修辞学来讲道的时候，他可以比保罗吸引更多的人。 Maka mungkin bagi sekelompok orang mengatakan, nah ini khotbah ya kayak begini. 因此，对一些人呢，他们很容易被他的魅力所吸引。 Paulus tuh kuno, khotbah ya seperti ini. 亚波罗这样才算是真正的讲道，保罗那个只能算是跟不上时代的。 Dia ngerti retorika, logika, filsafat Yunani, mesti kayak begini. 因为亚波罗他明白希利尼人的哲学如何思考，所以这才是对的。 Mendengar khotbah yang baik itu anugerah. 能够听好的道，这是上帝的恩典。 Elitisme itu dosa. 但是如果因此把人看得更精英，那 Kalau 就是罪。 standar cara membawakannya tidak seperti Apolos, itu bukan khotbah dan tidak rohani. 有的人就认为，如果讲道不像亚波罗那样，那他们就不够属灵。 Ini menyebabkan terjadinya kelompok yang disebut kelompok Apolos. 这样的想法就形成了所谓的亚波罗派。 Lalu muncul partai Petrus. 然后还有彼得派。 Paulus memang adalah pendiri. 保罗确实创立了哥林多教会， Tapi mungkin ada yang mengatakan Petrus yang paling asli karena Petrus langsung murid Tuhan Yesus.
但或许有些人会认为彼得更正宗，因为彼得才是真正的与耶稣基督接触。 Petrus lebih kental keyahudiannya, 彼得在他的犹太人的身份更加浓厚。 lebih strict dan ketat di dalam menjaga identitas keyahudian. 彼得在这个持守自己犹太人的身份更加严谨， Lebih ada jarak dengan dunia dan kebudayaan. 好像彼得跟世界跟文化的距离有 Maka 更遥 mungkin 远。 orang-orang yang lebih tradisional, orang-orang yang lebih orientasi kepada culture Yahudi lebih pro Petrus. 因此，那些更保守、更守旧的、更亲犹太文化的人就会支持彼得。 Mungkin mereka melihat Paulus dan mengatakan ini orang liberal ini. 他们或许看保罗，觉得保罗是一个自由派的人， Ini cara hidupnya tidak menjaga kesucian dan kekudusan. 感觉保罗的生命没有像彼得那样圣洁， Ini orang yang mengobral Injil supaya orang bisa datang. 甚至认为保罗是一个正在出卖福音，为了吸引更多的人群。 Dan ada yang disebut sebagai partai Yesus. 而第四，还有称为基督派的人。 Secara perkataan benar kita ini milik Kristus. 从文字上，我们是属基督的，这是没错的。 Tetapi kelompok ini memperalat nama Kristus untuk menyerang yang lain. 但是这些称自己是属基督的人，他们却因此攻击其他的党派。 Mereka merasa merekalah pengikut Kristus yang lebih otentik dan kemudian melancarkan serangan kepada yang lain. 他们觉得自己才是纯正的跟随基督的人，而因此攻击其他的派系。 Dan dari mana semuanya ini berasal? 这些纷争的问题从何而来呢？ Mengapa terjadi perpecahan ini? 为什么会有分裂结党的情形呢？ Kita perlu melihat analisis yang dilakukan oleh Paulus dan bagaimana Paulus menjawabnya. 我们因此需要看保罗的分析，以及保罗如何回应这个问题。 Paulus mempertanyakan sebetulnya apa sih yang kita cari? 保罗就发出一个问题：我们到底在求什么呢？ 3 pertanyaan Paulus. 保罗提出3个问题。 Adakah Kristus terbagi? 第一，基督是分开的吗？ Kedua, adakah Paulus disalibkan bagi kamu? 第二，保罗为你们定了十字架吗？ Yang ketiga, apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 第三，你们是奉保罗的名受了洗吗？ Tentu saja jawabannya untuk ketiganya adalah tidak. 我们当然知道，这3道题的答案都是不。 Sekarang Paulus akan membahas sebetulnya apa sih yang dicari oleh manusia 因此，保罗现在要分析人到底在求什么， dan apa yang seharusnya dicari oleh orang-orang yang datang pada Kristus. 同时也教导人，身为跟随基督的人应当求什么。 Mengapa mereka jatuh pada perpecahan? 为什么他们会陷入结党的罪 Karena 呢？ mereka mengejar dan mencari apa yang dicari oleh orang-orang dunia. 因为他们一直在寻求世人所寻求的东西。 Maka kemudian Paulus mulai berbicara mengenai perbedaan antara apa yang dicari dunia dan apa yang dicari oleh orang beriman. 因此，保罗就开始对比有信心的人跟世界上的人所追求的不同。 Apa yang diinginkan oleh manusia? 人所求的是什么呢？ Yang pertama, orang Yahudi mencari tanda. 第一，犹太人是要神迹。 Orang Yahudi mencari semeia katanya. 他说，犹太人在寻求记号。 Apa itu tanda? 什么叫神迹记号呢？ Tanda itu bersifat apokaliptik atau untuk sesuatu yang akan datang. 所谓的神迹，就是通常是有这个末世性的意义在其中。 Mencari hal-hal yang besar yang menyertai pembawa berita. 他们寻求一些壮观的记号，而因此凸显这个带记号的人。 Wah, orang ini banyak mujizat, pasti ini dari Tuhan. 哇，一个人如果他行了很多神迹，他肯定是上帝的仆人。 Mereka mengharapkan hal-hal seperti Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. 犹太人一直期望着可以像过去耶和华如何带领以色列人走出埃及， Mereka mengharapkan 10 tulah laut terbelah. 他们渴望着可以像有十灾、有红海切成2半那样的记号。 Orang Yahudi mencari hancurnya kerajaan-kerajaan yang mempermalukan Israel. 犹太人一直在渴望着有神迹可以使各种各样的国度都被破碎。 Itulah berita yang kami inginkan. 这些都是犹太人所求的神迹， Itulah gereja yang kami rindukan. 他们就是在求这样的教会， Itulah pemimpin yang kami maui. 他们一直在渴望这样的领袖出现， Yang hebat, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kejayaan, yang penuh dengan mujizat, yang mempermalukan orang lain, yang membawa kemuliaan bagi saya. 就是有能力、有尊荣，并且可以把教会带到更荣耀的地步，使其他的国度都蒙羞。 Paulus mengatakan ini dicari oleh orang-orang dunia. 但是保罗说，这是世人所求的东西。 Mengapa gereja tetapi seperti cara orang Yahudi yang mencari tanda? 为什么教会却像那些犹太人在求神迹一样呢？ Kalau salib yang kita inginkan adalah seperti ini,
maka Tuhan yang menderita tidak masuk dalam kategori pemikiran itu. 如果我们所信的十字架却是同样必须是行神迹的十字架，那么我们的基督就不合格了。 Dalam Yohanes pasal 9, orang yang menderita itu dianggap orang yang berdosa harus dibuang. 约翰福音第9章有关这个一生下来就瞎眼的人，我们看到犹太人认为那些有疾病的肯定是犯了罪。 Allah tidak mungkin menderita, Allah nanti dianggap berdosa. 因此，如果基督他犯罪的话，这是不可能的，那就表示基督犯罪了。 Allah harus kuat, harus hebat, menginjak kepala lawan dan membalas semua yang menghina kita. 所谓的上帝必须是全能的，必须是有能力摧毁敌人的。 Kita melihat ada begitu banyak di video-video yang di media sosial mengenai pembalasan, bukan? 我们看到社交媒体一直在宣传着各种各样跟复仇有关的影片。 Saya banyak mendapat video-video semacam itu. 我常常会收到类似的影片， Kisah satu orang yang dihina, 比如说一个人他受辱 lalu 了， kemudian menjadi begitu kaya, begitu hebat, dan kemudian mempermalukan yang lain. 然后受辱了蒙羞之后，有一天他成功了，反过来是他羞辱别人。 Ada orang yang dihina ternyata dia bos perusahaan besar. 然后呢，也有一些故事是告诉我们，一个人蒙羞，结果发现他是大老板。 Ada perempuan disia-sia lalu kemudian menikah dengan bos besar. 然后看到有的女人被遗弃，结果后来呢，她却好像麻雀变凤凰一 Dan 样。 kita senang melihat orang yang tadinya menindas akhirnya menjadi malu, menjadi takut, lalu kemudian menerima pembalasan daripada semua apa yang dia lakukan. 我们也很喜欢看到那些欺压人的，后来就变成被人欺压的这样的情节，不是 Kita 吗？ rindu kekristenan versi itu. 我们渴望的基督教有时候也像这样。 Kita rindu kekristenan di mana kita dipermuliakan dan Tuhan akan menghancurkan semua yang tidak suka pada kita. 我们常常希望我们自己会得荣耀，而上帝一定会拆毁那些令我们蒙羞的人。 Maka Paulus mengatakan tidak heran kalau gereja ada perpecahan karena apa yang kau inginkan itu bukan Injil. 所以保罗说，教会的人如果不是在求福音的话，那么教会出现分裂也不足为怪。 Kau diselamatkan oleh Tuhan tapi cara berpikirmu sama seperti orang Yahudi yang mencari tanda. 上帝明明已经救赎了你，可是你现在你的作风就像犹太人求神迹一样。 Saya kecewa sama Tuhan karena dalam pemikirannya kekristenan itu harus dijauhkan dari pemuritan. 因此，他们认为，这样的基督教是失败的，因为跟门徒的培训是不相干的。 Ada satu jemaat yang datang kepada saya dan mengatakan, Pak Ivan, saya senang dengar kebaktian di sini. 我曾经听到有一个会友找我对我说，我很喜欢听这个教会的道。 Kami berasal dari gereja lain dan kami baru 1 tahun beribadah di sini. 他说我们是别的教会过来的，我们在这里才有1年的敬拜时间。 Kami bersyukur mendapat pengajaran yang benar. 我们非常的感恩领受正确的教导。 Tapi ada hal yang ingin kami klarifikasi dan tanyakan pada Pak Ivan. 但是呢，我们有一个问题需要请教一番牧师： Kenapa di sini saya merasa terus dituntut ya Pak? 为什么我在这个教会感觉我一直在被要求呢？ Dan di gereja ini kok saya merasa lelah? 这个教会让我感到疲惫， Lelah gimana Bapak Ibu? 然 Saya 后我 tanya. 就问，到底怎么个疲惫呢？ Disuruh pelayanan, 因为这个教会让我要去服侍， sudah gitu suruh bayar. 而且要求我参加讲座要付钱。 Saudara kalau jadi panitia NRITC kan sambil sudah jadi panitia suruh bayar lagi kan saudara? 弟兄姊妹，如果你们有机会做活动的筹委会，你们也要付钱，不是吗？ Janji iman, 然后也有什么信心认现呐、 masih ikut seminar, 而且要积极的参加讲座啦， apa-apa ada pembinaan, 而且要参加各样的培训啦， katekisasinya panjang, 而且学道班还很漫长啊， nanti ikut apa pembinaan lagi, 然后又有其他的培训啦， ikut guru sekolah minggu mesti observasi, 而且要教主日学还得先观摩啊 mau，nyanyi kor aja harus diseleksi, 参加诗班还需要考核啦， kalau falas nggak diterima kan gitu ya saudara ya. 五音不全也没法唱啊，不是吗？ Jadi kenapa ya kok seperti ini ya? 那所以为什么呢？有的人会觉得疲惫。 Kalau dulu tuh kayaknya ya pelayanan ya pelayanan, enggak ya enggak, damai gitu loh. 以前呢，或许在别的教会侍奉就侍奉，不侍奉就不侍奉，你没有什么事嘛。 Saudara, dalam kitab suci dikatakan, baptiskanlah mereka, jadikanlah segala bangsa muridku. 圣经很清楚的告诉我们要奉我的名去给他们施洗，让他们做我的门徒。 Ajarlah mereka untuk melakukan segala ajaran yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. 并且主耶稣说，将我所吩咐你们的都教训他们。 Menjadi orang Kristen adalah menjadi murid Kristus seumur hidup. 做基督徒就是做一生做基督的跟随者。 Dan perintah Tuhan Yesus menjadi murid untuk memuridkan yang lain. 主耶稣的命令不仅要我们做他的门徒，也要我们去使别人做他的门徒。 Saudara sekalian, bagaimana saudara mengajar anak
kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan? 弟兄姊妹，如果你自己不明白上帝的话，你要怎么把上帝的话交给你的儿女呢？ Kalau anak nanya susah tanya pendeta, pendetanya cuma 5, jemaatnya 3.000, bagaimana bisa sempat nanya? 如果你们回答不了孩子的问题，你让孩子找牧师，这么多人，牧师只有那么几个，怎么管得来呢？ Satu murid saya diutus pergi sekolah, lalu dia masuk ke satu homestay yang dimana tinggal dengan satu keluarga. 我有一个学生，我曾经派他到远方读书，然后他在某一个人的家里暂住， Dan ternyata keluarga itu termasuk penganut bidat. 然后他才发现，原来他所住的地方的那个家庭，他们是异端。 Dan tiap malam mereka makan malam bersama dan tiap malam dia diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan imannya. 而且他们每天晚上吃饭的时候呢，就这样专门攻击我的学生。 Maka anak itu tiap minggu email saya. 因此，我的学生呢，每周会给我写邮件， Minta tolong saya untuk menjawab argumentasi-argumentasi yang dilontarkan oleh kelompok keluarga bidat itu. 每次在这个电子邮件里提他们所提出的问题，求我帮他怎么解答 Panjang。sekali emailnya. 每次电子邮件的内容非常长， Karena saya baru bisa jawab 1 minggu sekali, mereka diskusinya setiap hari. 而我呢，每一周只有一次回复邮件的机会，可是他们呢，每一天都在攻击我的学 Lalu 生。 bilang, Ko Ivan kenapa dulu waktu aku di Jakarta aku nggak baik-baik belajar? 他就因此在邮件里不断的非常的后悔，说：“哎呀，我很后悔，为什么在雅加达不 Saya 好好学习 menganjurkan dia pergi ke tempat persekutuan Injil yang baik untuk memperkuat imannya. 然后我还鼓励我的学生要定期的去参加团契，使自己的信仰更坚定。 Puji Tuhan imannya dipimpin, sampai hari ini dia masih menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 非常的感恩，直到如今，他依然是一个信仰稳固的基督徒。 Kita harus mengerti bahwa menjadi Kristen bukan enak-enak. 我们必须明白，做基督徒不是一个轻松的事情。 Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. 我们蒙召是要做基督的跟随者。 Maka bukan kita mengharapkan sesuatu yang begitu indah, begitu mulia, kita akan dimenang, kita akan mempermalukan semua. Itu bukan Injil. 因此，我们不要指望着我们会什么得荣耀，然后也会拆毁仇敌等等，这些不是福音的重点。 Tidak heran kita mau Tuhan mempermuliakan kita dan mempermalukan semua orang-orang yang tidak setuju pada kita. 我们如果因此觉得我们应当得荣耀，应当使所有令我们羞愧的人蒙羞，那么这样是错误。 Yang kedua, Paulus mengatakan orang Yunani mencari hikmat. 第二，保罗说希利尼人求智慧。 Orang Yunani menuntut pemberitaan tentang Yesus lebih bersifat memenuhi bijaksana mereka. 希利尼人他们要求耶稣的福音必须是合乎他们的理性， Injil itu harus rasional, menurut rasionalitas mereka. 他们按照自己的理性要求福音要合乎他们的理性。 Mereka punya metode berpikir sendiri. 他们有自己的思维模式， Mereka mau berita Kristen sesuai dengan cara mereka. 他们要求福音的信息必须对他们来说是说得通的。 Orang Yunani memikirkan mengenai realitas. Realitas itu dari mana? Realitas itu satu atau banyak? 希利尼人他们也在哲学当中思考什么叫现实， Realitas itu tetap atau berubah. 现实到底是不变的还是可改变的？ Alkitab mengatakan pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. 圣经告诉我们，起初上帝创造天地。 Mereka mengatakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? 他们去发问：这怎么可能呢？ Bagaimana mungkin Allah itu mencipta? 上帝怎么可能是创造的呢？ Allah itu apa? 到底什么是上帝？ Allah itu satu atau banyak? 上帝只有一个还是有 Allah 很 itu 多 tetap 个？ atau berubah? 上帝是不变还是改变 Kalau 的？ Allah itu tetap penciptaan berarti membuat segala sesuatu berubah. 上帝如果不变的话，他创造岂不是让一切 Mereka 改 punya 变了吗？ rasionalitas sendiri. 他们有自己的一套理性。 Segala sesuatu itu dari satu atau dari banyak? 万物是由一个发出来的呢？ Kalau dari satu maka yang banyak dari mana? 如果真是这样的话，那这些很多的到底从何而来呢？ Kalau semua itu dari banyak, mengapa bisa terjadi persatuan? 如果不是从一个东西而来的，那为什么会有合一的可能呢？ Maka filsafat Yunani menjadi unfinished project yang tidak pernah selesai. 所以希腊的哲学就成为一个永远都没有办法完成的一个工作。 Tuhan mengatakan ini baik, ini jahat. 上帝很明确的说什么是善，什么是恶， Filsafat etika mempertanyakan apa itu baik, apa itu jahat. 但是伦理哲学一直在提出什么是善，什么是恶的问题。 Alkitab mengatakan hormat sama orang tua. 圣经明确的说要孝敬父母， Orang Yunani mempertanyakan kenapa saya harus hormat? 但是希利尼人就一直发问：我为什么要孝敬呢？ Maka Socrates pernah cerita ada satu anak muda dididik oleh guru sofis. 因此，苏格拉底呢有分享过一个故事，有一个人他在一个辩士手下受教训， Papanya bayar uang miliaran supaya anak itu
boleh menjadi seorang yang cerdas. 这个人的父亲专门花很多钱让这个孩子可以学习这个辨识。 Ada sebuah drama yang mengisahkan mengolok-olok Socrates sebagai seorang sofis. 不好意思，我说错了，应该是说有一出戏专门是在这个奚落苏格拉底，好像他是一个很好的辩士一样。 Sebenarnya Socrates bukan seorang sofis. 其实苏格拉底不是一名辩士， Tapi dalam drama itu diceritakan anak muda itu dilatih oleh Socrates lalu kemudian pulang ketemu papanya. 但是这一出戏呢，就描绘着苏格拉底如何让这个孩子受装备，然后长大之后回到父 Wah, 亲那 kamu 里。 sudah lulus, saya sekolahkan mahal, kamu pasti pintar sekali. 哇，孩子啊，我已经花很多钱让你受装备，你现在肯定成才了吧？ Tiba-tiba dia tonjok papanya sampai jatuh. 结果这个孩子见到他父亲，就直接把他父亲打得半死。 Papanya kaget, kenapa kamu kurang ajar begitu? 他父亲特别惊讶，你为什么受了教育，结果现在这么的无礼呢？ Saya tidak suka sama kamu. 孩子就说：“我不喜欢你， Tapi kenapa kamu pukul, kamu harus hormat. 你为什么打我呢？你应该尊敬我这个父亲呢？” Kenapa harus hormat? 他说：“我为什么要尊敬呢？ Karena itu baik. 因为尊敬是好的。 Apa itu baik? 什么是好的？ Jadi di situ mereka mempunyai rasionalitasnya sendiri. 所以让我们看到希腊哲学，他们一直有自己的一套理性， Siapa yang menjadi ukuran baik atau jahat? 他们没有办法制定一个明确的善恶标准。 Mereka tidak mau menerima penjelasan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu inkarnasi. 他们不愿意接受上帝是存在的，上帝是道成肉身的， Inilah yang dunia mau. 这就是世界所追求的。 Yang satu minta tanda, yang satu minta hikmat. 世界不是在求神迹，就是在求智慧。 Nah heran akhirnya terjadi perpecahan. Oh ini yang paling intelektual, yang paling memenuhi cara berpikir saya. 因此，他们使教会出现分裂，这也是不足为怪的。 Dalam marketing kita belajar, kita harus berangkat dari kebutuhan. 在市场行销，我们学习的方式是要从市场的需求出发。 Sebelum jualan kita harus menemukan apa yang menjadi kebutuhan. 我们在提供服务、售卖产品之前，我们要先看 Lalu 市场的 bagaimana 需要， menerjemahkan kebutuhan itu di dalam bentuk produk 以及 atau jasa. 我们如何回应市场的需求，来提供相应的产品。 Lalu kita mencari cara komunikasi yang tepat. 然后我们也会选择最适当的沟通的方式， Pesan-pesan yang dahsyat, yang luar biasa untuk tren dunia ini. 让我们可以用这个最恰当的言语来回应世界的需求。 Pesan yang dahsyat dan hebat dibawakan dengan cara yang dahsyat dan hebat. 也就是说，我们要想出一个有力的信息，并且用最有力的方式传达给世界。 Pesan yang cocok dengan market, berita dan cara pembawaan yang cocok dengan market. 我们要想出既回应市场需求的信息，同时也是可以满足市场需要的传达的方式。 Dibawakan oleh orang keren yang hebat, yang cocok dengan market. 因此，我们会想到要用一定的代言人来传讲。 Maka tidak heran kita melihat ada begitu banyak flexing dalam sosial media sekarang ini. 因此，当我们看当今的社交媒体有许许多多显摆炫耀的现象出现， Beli Ferrari 16 miliar. 比如说买法拉利跑车， Wow, murah banget. 哇，这么贵，但是对我而言很便宜呢。 Oh, rumah cuma 100 miliar. 哎呀，这么大的房子， Wow, murah banget. 哇，对我来说根本就不算什么。 Makanya kamu mau seperti saya kan? 所以呢，你想要跟我一样有钱吗？ Ikut bisnis ini. 那你就跟我一样，就来投资这某某东西吧。 Umur 30 tahun kok enggak punya uang 50 miliar. Miskin banget sih kamu. 你都30岁了，结果存款没多少钱，你怎么这么穷啊？ Maka saudara lihat sekarang bukan hanya midlife crisis tapi quarter life crisis. 因此，我们看到现在不只是有中年危机，也有20多、30多岁的人也有危机。 Karena orang-orang umur 25 merasa miskin dan gagal sekali. 因为那些25岁、30岁的人觉得自己很失败， Mereka mendengarkan bukan kenyataan tapi mereka mendengarkan influencer dan motivator yang parah. 他们看到的都是社交媒体上的一些显摆炫耀的人。 Kalau Aristoteles jadi motivator, dia mungkin akan mengatakan pentingnya kebajikan, pentingnya keadilan, pentingnya kebiasaan yang baik. 如果亚里士多德作为一个励志的演讲家的话，他一定会鼓励大家要有智慧，要有勇气。 Jangan percaya kebahagiaan sebagai sebuah pencapaian. Kebahagiaan itu tidak bisa lepas dari karakter kebaikan. 他一定会说，所谓的真正的幸福，肯定是离不开所谓的良善，这才是正确的为人之道。 Jadi alih-alih meraih sesuatu yang diinginkan orang lain, jadilah orang yang baik. 所以他一定会教导我们要做好人。 Tapi zaman sekarang orang diiming-imingi dengan begitu banyak kebahagiaan palsu.
但是现在的人得到的信息都是虚假的幸福。 Lalu orang jadi serakah dan kemudian ikut bisnisnya dan sebagainya, lalu kemudian ikut dia, lalu kemudian memperkaya dia. 人们受到刺激之后，反而就引起了贪婪的心，反而去做了不正确的投资。 Apa yang dimanfaatkan? Rasa serakah daripada kita. 就这样使我们心里的贪婪不断的作祟。 Dan ternyata ada orang-orang yang memanipulasi di dalam dunia kerohanian, para pengkhotbah, para komunikator itu memanipulasi dan flexing. 而同样的，在属灵界、在教会界，同样有的人一直在背后利用这样的局面。 Ikut saya kamu akan diberkati. 来吧，跟随我这个传道人，你们就会蒙福。 Nih lihat mobil saya, murah banget. 你看我这个豪车特别便宜呢。 Wah, kalau ikut kayak dia penginjilan terus miskin kayak begitu, mending ikut yang begini. 哇，说的对啊！如果我跟着另外一个传道人，那只会过着贫穷的生活，还不如跟着这个传道人呢。 Wah, itu kayak begitu ya kumpulannya ya pelayanan apa. Mending kayak begini nih orang beken-beken artis-artis orang-orang top di sini semuanya. 这什么传道人嘛，一直在侍奉，也没有见什么果效 Jalan，salib diganti jalan sukses. 就这样把十字架的道路用成功之路给代替了。 Image gereja sangat berubah sekali saudara sekarang ini. 因此，现在教会的形象已经大大的改变。 Ketika riset mengenai gereja mula-mula, saya menemukan beberapa hal yang asing mungkin bagi gereja sekarang. 当我在研究初代教会的事的时候，我发现一个很有意思的现象。 Zaman gereja mula-mula, orang kalau pergi ke gereja yang dia pikir adalah ini tempat perang. 初代教会的人，当他们上教会的时候，他们心里总是想着我要征战， Saya akan diperlengkapi, pulang dari sini perang. 我是基督的精兵，我要去受装备，回家之后我要征战。 Gereja itu tempat melatih kita untuk berperang memberitakan Injil dalam dunia. 他们把教会当作是一个受装备，要让自己可以足以去征战的地方。 Maka gereja itu penuh dengan imaji-imaji gambaran militer. 因此，教会就充满着各样征战的色彩。 Mereka adalah Laskar Kristus. 他们把自己当作基督的精兵。 Setiap petobat baru bersaksi tentang Kristus di jalan-jalan, di pemandian, dimanapun mereka berjumpa orang. 特别是那些出信者刚刚认罪悔改的，他们一定在大街上不断的为基督做见证。 Bukan mereka hebat dalam pengetahuan, tapi mereka begitu yakin akan keselamatan dalam Kristus dan mereka memberitakan Injil. 不是因为他们有过人的聪慧，而是因为他们在福音里有得着实实在在的确据。 Tapi gambaran gereja seperti itu sudah tidak ada lagi zaman sekarang. 但是教会这样的画面、这样的形象，在 Sosiolog Christian Smith mengatakan bahwa gereja sekarang seperti tempat terapi. 在当今已经看不到这样的教会，因为 Christian Smith 他是一个社会学家，他说这样的教会已经不存在。 Aku galau, aku mau bunuh diri, aku sengsara, aku tidak diperhatikan, aku ke gereja. 现在的教会就像是一个治疗的地方一样，心理治疗，他们觉得想自杀， Kok aku 觉得 nggak diperhatiin, kok aku nggak diajak bicara, ya sudah kalau begitu aku kecewa. 很多的人心里有失望，觉得自己没有得到足够的爱，所以才决定去教会。 Betapa jauhnya sudah menyimpang saudara. 我们看到现在的教会已经远远不像以前的教会。 Kegigihan belajar dan memberitakan Injil diganti dengan teman-teman yang sangat indah dan saling menyapa. 传福音的热忱，结果被一些所谓的和好的这样的氛围所替代。 Nggak salah saudara, tetapi itu bukan yang paling utama. 教会的确应当是和好的，是合一的，但是这不是最重要的。 Gereja yang siap melayani apapun kebutuhan jemaatnya. 现在追求的是可以满足会众需要的教会。 Atau mungkin saudara adalah pengusaha, bisa dipersonalisasi gereja yang sangat profesional di dalam melayani kami. 也现在的人一直在追求所谓的市场导向的一个教会，必须满足我们的需要才叫好教会。 Tetapi itu gereja ala Yahudi dan Yunanimu. 但是这样的教会其实就是希利尼人和犹太人所求的那样。 Dan Paulus mengatakan bukan itu. 保罗就说，真正的教会不是这样的。 Pesan yang diinginkan dunia, cara yang diinginkan dunia, Paulus tidak mau adopsi. 市场所要的信息，世界所要的信息，不是保罗所要传的信息。 Paulus ubah dong pesanmu, ubah dong cara kamu, kalau perlu nggak usah khotbah lah. 人们一直要求保罗啊，你要更换你的信息，要达到我们的需要，否则的话你就不用讲道。 Seorang tanya sama saya, Pak Ivan, ini dunia maju, apakah kita masih mau pakai cara khotbah? Ada banyak cara lain selain khotbah. 曾经有一个人问我，牧师啊，这个世界一直在进步，那我们还要讲道吗？我们还可以用别的方式，不一定要讲道啊。 Khotbah itu satu arah, kan pendidikan begitu maju, komunikasi begitu maju, temukan cara lain selain khotbah. 因为讲道毕竟只是单向的，现在教育这么的发达，已经可以双向交流了，一定要 Ini 讲道吗？ cara kuno, orang zaman sekarang sudah tidak mau lagi dikuliahi. 讲道是一个跟不上时代的方法，现在的人已经不愿意再受教了。
lama-lama menyanyi juga kita ganti ya saudara. 结果呢，这样久而久之，连唱诗也都不唱了，是吗？ Pertama-tama menyanyi kita ganti dengan puisi. 我们慢慢的把这个唱诗给替代了， Kita ganti dengan nge-rap. 可能换成说唱乐， Akhirnya kita ganti dengan main game bersama kalau anak muda. 甚至最后呢，可能就变成一起打游戏了。 Kenapa harus khotbah? 为什么还要讲道？ Kenapa harus menyanyi? 为什么还要唱诗？ Kenapa harus persembahan? 为什么还要奉献？ Kenapa harus pengakuan iman? 为什么还要宣认信 Anak saya 仰？ kemarin bikin pengakuan iman bagus loh Pak, dipakai aja. 哎，昨天我的孩子他随便宣告信仰很好呢， Lama-lama 直接 semua 就 diubah. 我们就会这样，久而久之把所有东西都给替换了。 Pakai ini Pak, pakai ada layar di belakang. 牧师啊，我们应该跟得上时代，我们要用一个大屏幕。 Sebelum Pak Ivan muncul ada asap dari panggung. 然后在牧师上台之前，台上可以放干冰出来， Lalu hidrolik muncul, saya dari panggung bawah naik ke atas. 然后甚至用升降台把牧师从底下 Terus 抬上 ketika 来。 keluar saya begini dan saya diseret, pakai kawat terbang ke sana. 然后当牧师出现的时候，还连着威亚，可以直接这样飞向群众， Maka jemaat akan tepuk tangan. 然后群众呢就会因此鼓 Pada 掌。 waktu saya khotbah tentang domba, ada orang masukin domba-domba berkeliaran di sini. 然后当牧师讲有关羊羔的道的时候，就有一个人牵着一只羊出 Waktu 来。 hari Natal ada onta di depan. 然后到圣诞节的时候，外面有一只骆驼。 Wah itu luar biasa sekali. 哇，你看这样的教会不是很好看吗？ Paulus mengatakan bukan itu yang penting. 但保罗说，重点不在这些东西上。 Percaya nggak bahwa firman itu punya kuasa? 你们信不信福音是有大能的？ Saya masih ingat Pak Tong pernah cerita kepada mahasiswa-mahasiswa teologi. 我还能想起来，以前唐牧师对我们讲过一句话。 Saya berdoa dalam pelayanan saya, apakah ada Tuhan kasih karunia mujizat? 我曾经祷告，求问上帝到底有没有讲道的恩赐。 Dan Pak Tong mengatakan, tetapi saya tahu pasti bahwa di dalam pelayanan saya bergantung sepenuhnya pada kuasa firman Tuhan. Dan hanya itu, dalam KKR Pak Tong cuma satu, saudara. Orang datang bukan lihat artis, bukan lihat apa, mau dengar firman Tuhan. 但唐牧师呢，他从来就不把重点放在自己有没有恩赐，他把重点放在福音的大能。他就因此凭着这样的精神，每次去布道讲道都是这样，都围绕福音。 Kalau saudara pimpin KKR ke daerah, pertanyaan panitia mereka pertama adalah, artisnya siapa? 我们如果去其他的地方办布道的话，他们肯定问的第一个问题就是有没有 Ada stand up comedy apa tidak? 你们当中有没有明星可以吸引人？ Penyanyinya siapa? 你们当中有没有歌手？ Kesaksian bintang film mana? 你们用哪一个明星做见证？ Tidak ada. 但是我们都没有这些东西， Berita yang sederhana tapi dari Tuhan. 我们带着纯粹来自上帝的福音， Cara membawakan yang mungkin dianggap bodoh tetapi dari Tuhan. 我们用看起来愚笨的传达的方式，可是却是上帝教导的。 Inilah yang diperjuangkan oleh Paulus. 这就是保罗所努力的， Dan inilah obat yang dari perpecahan di Korintus. 这也是哥林多教会分裂的问题的解药。 Kembali kepada Injil yang sederhana itu, bukan apa yang diinginkan oleh manusia. 那就是回到最纯粹的福音，不是试图满足市 Dunia 场的 anggap 需要。 salib itu bodoh dan lemah. 世界把十字架当作是愚拙的、软弱的， Tapi yang bodoh itu dunia, kata Paulus. 但是保罗说，愚拙软弱的反而是世界。 Dia tantang, hei orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, emang kamu bisa mendapatkan keselamatan? Apakah engkau bisa mengenal Allah? 保罗就挑战这些人：你们这些认为自己有智慧的，你们有办法自己得救吗？ Saudara silakan ikut kuliah filsafat ketuhanan dan coba setelah itu jelaskan apa itu Tuhan. 有种的话，可以试试参加一些有关神论的哲学课，然后解释什么是神。 Keluar kelas saudara malah makin bingung Tuhan itu yang kayak apa. 我们反而上了课才更加不明白到底什么是神。 Pendidikan Indonesia makin maju, kurikulum KTSP, kurikulum kemudian tematik, sekarang kurikulum merdeka. 印尼的教育体系的确不断的越来越发展， Apakah korupsi berkurang? 但是印尼的贪污有明显减少吗？ Apakah peredaran narkoba berkurang? 印尼的毒品交易有明显减少吗？ Pendidikan maju, hikmat maju, segala teknologi maju dan makin canggih, tapi dosa tidak bisa diselesaikan. 教育界越进步，然后智慧也越来越多，但是很多问题依然得不到 Dengan 解决。 segala hikmatnya manusia tidak mungkin memperoleh keselamatan kecuali Injil Yesus Kristus. 人不断的凭着自己的智慧要解决问题，但是都解决不了，除了耶稣 Dengan 基督 segala 的福音。 kekuatan, dengan segala militer manusia tidak bisa memperoleh keselamatan. Yang bisa hanya berita sederhana yaitu Injil Kristus Yesus. 人按着自己的力量试图在寻求出路，可是寻求不了，只有耶稣基督的福音才能 Tidak 寻 peduli 求 dia 出路。 kaya, tidak peduli dia miskin, untuk mendapatkan keselamatan hanya lewat Kristus Yesus. 无论贫穷，无论富贵，都只有一条出路，那就是耶稣基督的 Dan 福音 saudara。masih mau tahan berita yang demikian kuat, demikian dahsyat ini? 在这样的有大能的信息面前， Saudara masih malu untuk memberitakan ini kepada orang lain? Ah, ini kan berita sederhana.
你难道还为这样的有大能的福音而感到害羞吗？ Yang saya hadapi ini orang pendidikan tinggi dari luar. 我们觉得，哎呀，我现在传福音的对象比我聪明呢。 Nanti mereka akan menghina saya. 我如果传福音，他们一定会耻笑我。 Paulus bilang memang mereka akan menghina kita. 保罗说，他们的确会羞辱、耻笑我们。 Tapi sadari yang bodoh adalah dunia. 但是你要知道，软弱的是世界， Karena dengan segala kemegahannya mereka tidak mungkin mendapatkan keselamatan. 因为世界按着自己所认为的智慧，他们没有办法得救。 Mari kita tidak malu memberitakan Injil. 让我们不要以福音为耻， Mari kita mempunyai kepastian yang kokoh akan Injil. 让我们在福音里有一个十足的信心， Mari kita mencari berita Injil yang sejati. 让我们寻求最纯粹的福音。 Kristus yang tersalib, 上十字架的基督， kerendahan hati Kristus, 基督的谦卑， kesederhanaan Kristus, 基督的纯粹， kekokohan berita Kristus. 基督信息的稳固， Mari gereja kembali kepada hal-hal yang fundamental. 让我们身为教会都回到这些东西， Maka kita akan terhindar dari berbagai macam perpecahan. 我们就一定可以远离各样的分裂 Kalau 跌倒 seluruh。jemaat datang kemari untuk Tuhan perlengkapi aku untuk boleh menjalankan misimu. 如果每一个会友都同样的以这样的精神来到上帝面前， Kalau orang-orang tidak mementingkan gengsi, tidak mementingkan kedudukan, 如果教会的每一个人不是在追求地位和个人的荣誉， maka gereja akan bersatu dan dipakai oleh Tuhan. 那么教会就得以合一，被上帝大大 Mari 使 kita 用。 berdoa. 我们同心祷告， Bapa, kami bersyukur untuk berita Injil. 主啊，我们为福音的信息而感恩， Dan tolong kami mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, 祈求你帮助我们寻求你所旨意的， bukan apa yang dicari manusia. 不是寻求人所旨意的。 Tolong kami berpegang pada salib Kristus, 我们祈求你帮助我们 yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. 坚守上帝的十字架，就是智慧。 Tolong kami berani memberitakan firman-Mu. 求你赐给我们勇气传福音。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bangkit berdiri. 请会众起立， Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们要一起宣告使徒信经。 Aku percaya 我 kepada 信 Allah, 上帝全 Bapa yang 能的 Maha 父， Kuasa, 创造 Khalik 天 langit 地 dan 的主。 bumi, 我 dan 信 kepada 我主 Yesus 耶稣基 Kristus, 督， Anaknya 上 yang 帝的 tunggal 独 Tuhan 生子， kita, 因 yang 圣灵 dikandung 感 dari Roh 孕， Kudus, 由童 lahir 贞女 dari 玛 anak 利亚 Adam 所生 Maria,，在 yang 本 menderita 丢比拉 sengsara 多 di 手 bawah 下受 pemerintahan 难， Pontius 被钉于 Pilatus, 十字架， disalibkan, 受死 mati 埋 dan 葬， dikuburkan, 降在阴 turun ke 间。 dalam kerajaan maut. 第 Pada 三 hari 天 yang 从 ketiga, 死人中复 bangkit 活 pula，dari antara orang mati, 升 naik ke 天， surga, 坐在 duduk di 全 sebelah 能 kanan 父 Allah, 上帝 Bapa 的 yang 右 Maha 边， Kuasa. Dan 将 dari 来 sana 必 ia 从 akan 那里 datang 降 untuk 临审 menghakimi 判 orang yang 活 hidup 人 dan 死 yang 人。 mati. 我 Aku 信 percaya 圣 kepada Roh 灵， Kudus, 我信 gereja yang 圣而 kudus 公 dan 的教 am, 会，我信 persekutuan 圣徒 orang 相 kudus, 通，我信 pengampunan 罪得 dosa, 赦免，我信 kebangkitan 身体复 tubuh, 活 dan，hidup 我 yang 信 kekal. 永生。阿门 Amin.。Silakan duduk. 会众请坐， Kita akan memuji Tuhan lagu nomor 4 dan kita akan memberikan persembahan. 我们唱诗第4首歌，同时举行感恩的奉献。主
请会众起立， Kita akan masuk dalam doa persembahan. 我们一起为奉献祷告。 亲爱的天父，我们感谢你， Bapa di surga, kami bersyukur padamu. 借着今天讲台宝贵信息的传讲，使我们学习合一的功课。 Melalui mimbar hari ini, Engkau memimpin kami belajar hal yang penting melalui firman-Mu. 主要祈求你的道能够来责备我们的心。 Kami mohon ya Tuhan, pakailah firman-Mu untuk terus menegur kami. 我们中间若是有一切的骄傲和分裂的，主啊，祈求你开导我们， Kami mohon Tuhan pimpin kami untuk jauh dari segala kesombongan dan perpecahan. 你帮助我们能够彼此相爱，在耶稣基督里面能够合一。 Ajar kami untuk terus saling mengasihi dan bersatu dalam Kristus. 主啊，你也帮助我们在真理中一起来征战， Tuhan pimpin kami untuk terus berjuang dan berperang di dalam iman. 单单仰望十字架上的耶稣基督，使我们一同来征战。 Ajar kami untuk hanya bersandar dan memandang kepada salib Kristus saja berperang. 主啊，帮助我们不要只是看耶稣基督好像是我们所的一个不要使我们主啊，你帮助我们成为耶稣基督的跟随者， Tuhan tolong kami untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. 帮助我们能够更加的谦卑来寻求主的道， Berikan kami kerendahan hati untuk terus mencari firman-Mu. 以致主我们因着你的圣道得以刚强， Ajar kami untuk terus diteguhkan melalui firman-Mu. 看见你国度的需要。 Sehingga kami terus melihat kebutuhan 再 kerajaan-Mu. 再次向你感恩，我们有奉献的机会。 Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan persembahan ini. 主啊，我们把你所赐给我们的再一次奉献给你。 Kami sekali lagi mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. 主啊，你提醒我们，使我们知道我们所拥有的一切，无非是你所赐给我们。 Kami mohon Tuhan terus ajar kami agar kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua berasal dari Engkau. 分别我们个人的心，分别我们一切所献上的， Kami mohon Tuhan kuduskan hati kami dan kuduskan persembahan 能 kami. 够一切奉献归你的国度所用。 Kiranya semuanya yang kami persembahkan bermanfaat bagi 主啊， kerajaan-Mu. 愿你的名得荣耀。 Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. 祷告奉耶稣基督的神， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doksologi dan menerima berkat. 我们一起唱三一颂，领受上帝的祝福。天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同种同尊。万有是愿万福之本。Arahkanlah hati hidup dan hidupmu kepada Tuhan dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. 弟兄姐妹，让我们定睛仰望上帝，将我们的生命献上给他。 Kiranya kasih dari Allah Bapa, 愿天父上帝的慈爱， damai sejahtera dari Anak, 愿圣子上帝的平 dan 安， pertolongan dari Roh Kudus 愿圣灵上帝的帮助， mengiring dan menyertai saudara senantiasa 始终与我们每个人同在 dari，sekarang sampai kesudahan zaman. 从今时直到世界的末了。 Amin. 阿门。Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati. 会众请坐，默祷，散会，上帝赐福。